7 keping kad yang berlabel dengan huruf GEMBIRA, gembira, dimasuk ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian kad yang dipilih berlabel huruf vokal atau R. Jadi di sini, dalam ruang sampel kita, iaitu dalam kotak kita, kita ada 7 keping kad. Dan ini adalah cara kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin, semua unsur dalam ruang sampel kita. Sekarang, dalam soalan ni, apa yang dia hendak ialah kebarangkalian kad yang dipilih berhuruf vokal ataupun R. Jadi kita boleh tuliskan dua peristiwa di sini. Yang pertama ialah kad yang dipilih adalah huruf vokal. Vokal kita gunakan huruf V. Jadi untuk vokal kita ada E, I dengan A. E, I dengan A. Lepas tu, peristiwa yang kedua ialah kad R dipilih. R kita terus letakkan R sahaja. R. Dan dalam peristiwa R ni hanya satu unsur sahaja, iaitu R. Jadi sekarang kalau dia gunakan perkataan atau huruf vokal atau R. Jadi kita boleh gunakan simbol kesatuan. Kesatuan kita tuliskan peristiwa huruf vokal atau R dengan cara V atau R. V atau R. Soalan nak kita cari kebarangkalian, probability untuk peristiwa ni. Jadi gunakan formula yang kita sudah belajar. P iaitu kebarangkalian bagi peristiwa ni, kita boleh tuliskan dia sebagai N, V atau R bahagi dengan NS. NS iaitu bilangan unsur dalam ruang sampel kita. Dan dalam ruang sampel kita ni, kita semua sekali ada 7 unsur kat dalamnya. Jadi NS adalah 7 dan bilangan unsur, kita nak tahu bilangan unsur dalam set ni, peristiwa ni, V atau R. Jadi kita boleh senaraikan V atau R sebagai yang ni tambahkan dengan yang ni, yaitu E, I, A dengan R. Dan kita tahu bilangan unsur dalam V atau R ialah 4. Sebab dia hanya ada 4 keping kad saja, E, I, A dengan R sahaja. Jadi kita tuliskan 4 di sini. Jadi gantikan nilai 4 ke sini. Kita gantikan saja. Dan kita dapat jawapannya 4/7. Dua kotak yang berlabel K dan L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf SERI, seri, dan 3 keping kad berlabel dengan nombor 4, 5 dan 6. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak K dan L masing-masing. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau nombor gandaan 3 dari kotak L. Jadi sekarang kita gunakan cara jadual untuk senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel kita.
Jadi untuk kotak K kita ada kad S, E, R dengan I. Dan untuk kotak L kita ada 4, 5 dan 6. Jadi kita buatkan jadual ikut cara yang kita sudah belajar dalam latihan yang lepas. Dalam soalan ni, dia suruh hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau nombor gandaan 3 dari kotak L. Untuk peristiwa yang pertama ni, huruf S dari kotak K, jadi kita ada ni. Ini adalah kesudahan yang mungkin bagi peristiwa S. Peristiwa huruf S dari kotak K. Lepas tu, peristiwa yang kedua iaitu mendapat nombor gandaan 3 dari kotak L. Nombor gandaan 3 di sini 4, 5 dan 6. Hanya 6 saja yang merupakan nombor gandaan 3. Jadi kita ambil bahagian sini sahaja. Bahagian yang sudah diwarnakan hijau, ini adalah semua kesudahan yang kita nak. Jadi kita boleh senaraikan S atau 6. Nombor gandaan 3 di sini maksudnya 6 lah. Kita boleh tuliskan dia sebagai S atau 6 ialah ini adalah semua kesudahan yang mungkin. Jadi bilangan unsur dalam peristiwa gabungan ni ialah 6. Dan dalam ruang sampel kita ni semua sekali ada 3 kali 4, iaitu 12 kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel kita. Jadi ruang sampel kita bilangan unsur dia NS sama dengan 12. Dan kita balik pada soalan kita ni, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau huruf nombor gandaan 3 dari kotak L. Kebarangkalian untuk S atau 6 ialah NS atau 6 bahagi dengan NS. Jadi kita dapat 6/12. Dan kalau kita ringkaskan, kita dapat jawapan 1/2. Kebarangkalian Jesse dilantik sebagai pengerusi klub kewangan, J dan ketua rumah sukan K masing-masing ialah 3/8 dan 2/9. Kita tuliskan dulu. Kebarangkalian untuk peristiwa J adalah 3/8 dan kebarangkalian untuk peristiwa K ialah 2/9. Lengkapkan gambar Raja Van di sebelah untuk mewakili hubungan kebarangkalian Jesse dilantik sebagai pengerusi klub kewangan dan ketua rumah sukan.
Jadi kita perlu isikan gambar Raja Van ni dengan menggunakan pecahan. Isikan dengan kebarangkalian dia. Jadi pertama sekali kita nak gunakan konsep set dalam bab yang kita sudah belajar. Kawasan di tengah-tengah ni, okey, ini kita namakan kawasan ni sebagai J silang K. Dan untuk kawasan sini yang sebelah kiri ni, okey, ini kita namakan dia sebagai J silang K prime. Sebab ini adalah kawasan dalam J tetapi di luar set K. Di luar set K. Set J, dan pada masa yang sama dia bukan dalam set K. Itulah maksud dia. Dan gunakan konsep yang sama, ini kawasan di sebelah kanan ni, yang ni, ini adalah set K, tapi pada masa yang sama dia di luar set J. K silang J prime. Jadi sudah tahu nama bagi semua bahagian ni. Sekarang kita kirakan kebarangkalian dia untuk J silang K. Oleh sebab peristiwa J dan K adalah peristiwa tidak bersandar. Jadi kalau kita nak cari kebarangkalian bagi J silang K, kita gunakan kebarangkalian bagi peristiwa J darabkan dengan kebarangkalian peristiwa K, iaitu 3/8 darabkan dengan 2/9. Dan kita dapat 6/72. Kalau kita ringkaskan, kita akan dapat jawapannya 1/12. Dan sekarang kita isikan kebarangkalian ke dalam gambar Raja Van kita. J silang K kita isikan dengan 1/12 di tengah-tengah. Untuk bahagian di sebelah kiri, kebarangkalian J silang K prime. Kita ambil kebarangkalian bagi peristiwa J tolak dengan kebarangkalian J silang K, iaitu kita ambil J tolak dengan kawasan sini. Baru kita akan dapat bahagian sini. Jadi dengan cara ni kita ambil PJ iaitu 3/8 tolak dengan 1/12. Kita gunakan GSTK. GSTK dia ialah 48, iaitu 8 kali 6, 3 kali 6, 12 kali 4, 1 kali 4. Kita akan dapat tolak 4/48. 18 tolak 4 kita dapat 14/48. Dan kalau kita ringkaskan, kita akan dapat jawapannya ialah 7/24.
Dan sekarang kita isikan kebarangkalian ni ke dalam gambar rajawan, iaitu 7/24. Sekarang kita kirakan kebarangkalian sini pula. Macam mana kita ambil kebarangkalian sini? Kita ambil kebarangkalian bagi peristiwa K, iaitu semua bulatan ni, tolak dengan kebarangkalian sini. Baru kita akan dapat kebarangkalian kawasan sini. Jadi untuk kebarangkalian bagi K silang J prime, kita ambil kebarangkalian K tolak dengan kebarangkalian J silang K. Kebarangkalian K 2/9 tolak dengan J silang K, iaitu 1/12. Kita tolak dengan 1/12. Ambil GSTK dia. Dan sekarang kita isikan kebarangkalian ni ke dalam gambar rajawan. 5/36. 5/36. Dan untuk kes di mana dia tidak dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan atau ketua pemasukan, maksudnya dua-dua tak dapat, dua-dua tak dilantik, kita boleh isikan kebarangkalian ni di kawasan luar. Isikan di luar sini. Jadi macam mana kita nak carikan kebarangkalian di bahagian luar sini? Kita ambil 1 tolak bahagian tengah-tengah sini semua. Okey? Sebab hasil tambah semua kebarangkalian mesti sama dengan 1. Jadi kita ambil 1 tolak dengan ni dengan yang ni. Kita akan dapat kebarangkalian di luar. Kita boleh tuliskan peristiwa ni sebagai P J prime silang K prime. Maksudnya tidak dapat J, tidak dapat K. Jadi kita ambil 1 tolak J silang K, 1 tolak J silang K, tolak J silang K prime, tolak lagi dengan ni K silang J prime. Satu tolak 1/12 tolak 7/24 tolak lagi dengan 5/36.
Kita boleh gunakan calculator. Dan kita akan dapat jawapannya 35/72. Dan sekarang kita isikan kebarangkalian ni ke dalam gambar raja van kita. Bahagian B, hitung kebarangkalian Jesse tidak dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan atau ketua rumah sukan. Tadi kita sudah kira, iaitu ni. Jadi jawapannya 35/72. Bahagian B, P J prime silang K prime sama dengan 35/72. Persatuan Geografi SMK Cerdik mengadakan rombongan lawatan sambil belajar ke Kota Kinabalu. Kebarangkalian Mandy dan Gita menyertai rombongan ini masing-masing ialah 4/7 dan 9/14. Jadi untuk gambar raja pokok di bawah ni, hitungkan kebarangkalian hanya seorang daripada Mandy atau Gita menyertai rombongan ni. Kalau dia pergi, kita gunakan M. Tak pergi, Mandy tak pergi, kita gunakan M prime. Gita pergi, kita gunakan G. Dan kalau Gita tak pergi, kita gunakan G prime. Jadi dalam soalan ni, untuk Mandy pergi, dia gunakan 4/7. 4/7 di mana case Mandy pergi. Dan kalau Gita pergi, ini adalah 9/14. 9/14. Ini pun Gita pergi kan. Jadi ini pun kita letakkan dia sebagai 9/14. Jadi untuk kes di mana Mandy tidak pergi. Kalau Mandy pergi 4/7. Mandy tak pergi, kita ambil 1/4/7, kita dapat 3/7. Jadi kita tahu bahagian sini ialah 3/7. Kalau Gita pergi ialah 9/14. Gita tak pergi, kita gunakan 1 tolak dengan 9/14 dan kita akan dapat 5/14. Jadi kita boleh isikan di sini 5/14. Sini pun sama, 5/14. Sekarang kita isikan kesudahan yang kita dapat. Mandy pergi, Gita pergi. M dengan G. Mandy pergi, Gita tak pergi. M, G prime. Mandy tidak pergi, Gita pergi. M prime, G. Dan kedua-dua Mandy dan Gita tak pergi. M prime, G prime. Seterusnya, hitung kebarangkalian hanya seorang daripada Mandy atau Gita menyertai rombongan ni. Jadi kalau hanya seorang saja yang pergi, kita ambil kes ini saja. Mandy pergi, Gita tak pergi. Dengan kes ini, Mandy tak pergi tapi Gita pergi. Kita ambil kebarangkalian bagi dua peristiwa ni sahaja. Jadi kita kirakan ni dulu. Untuk MG prime, kebarangkalian MG prime, M silang G prime, sebab M dengan G prime berlaku pada masa yang sama.
M silang G prime, kita ambil 4/7 kali dengan 5/14. Kita gunakan kalkulator. Dan kita akan dapat jawapannya 10/49. Ini untuk peristiwa M silang G prime. Kebarangkalian untuk M prime silang G, kita ambil 3/7 darabkan dengan 9/14. 3/7 darabkan dengan 9/14. Dan kita akan dapat 27/98. Ini adalah kebarangkalian bagi kedua-dua peristiwa ini. Jadi sekarang untuk menjawab soalan ni, kebarangkalian hanya seorang sahaja yang menyertai. Kita ambil kebarangkalian yang diwarnakan hijau ni lah. P M silang G prime ditambahkan dengan P M prime silang G. Dan kita akan dapat 10/49 tambah dengan 27/98. Jawapannya ialah 47/98.